guys. Hi. So, welcome back to our podcast. Sedar tak sedar dah masuk episod 4 dah. So, hari ni kita nak borak apa Kita borak macam mana kita nak help student generate income perhaps. Sebab I rasa kan living here kan, I rasa macam duit macam air. Korang rasa macam tu tak? Sejak since Arisa dengan Nisa pun duduk college kan, kita orang pun banyak belanja duit juga kat sini Kan? Sehari pun RM10, 10 hingga RM20. lagilah. Ya tu, like duduk luar dengan minyak lagi and everything, makan tu semua. Kalau macam Nisa sehari belanja berapa ringgit dekat college? Kalau Nisa sehari belanja dalam 10-20 tu pun 10 habis jimat lah. Kalau paling mahal 20 lah. Rasa macam seminggu beratus kot. Faham? So, macam mana kita nak generate income semasa nak belajar ni? So, korang buat apa? Untuk Macam Nisa, Mun rasa Nisa punya business still on kan? Still ongoing kan? Still ongoing sampai sekarang pun. Nisa jual apa Nisa boleh cerita tak? Nisa punya business. Okay. So, Nisa jual skincare. Dalam business, dalam my shop ada 7 brand. So, masa mula-mula tu just menjual just untuk mencari duit je, nak cari duit, nak masuk you kan. Tapi tak sangka sebab dapat sambutan, maybe sebab konsisten apa semua kan. So, dapat sambutan and dia rasa macam okay, perlu serius lah dalam business ni. And then even masuk college dekat UiTM ni pun bawa stok apa semua kan. Sebab dulu masa mula-mula pun just nak cari duit, side income je. Yelah sebab dulu pun macam mak ayah pun kasih duit tak banyak. Yelah kan, kita ada adik ramai. So mak pun kena belanja yang ni juga, belanja yang ni juga. Jadi macam kita anak sulung. So macam waktu tu fikir, why not aku try buat business? Sebab nak kerja susah dah kan, nak ada assignment lagi, nak buat tu lagi. So try buat business. And then Alhamdulillah lah, makin grow sampailah sekarang still lagi buat. So, Nisa boleh share tak nama IG ke? Produk-produk? Okay, so nama IG localstore.co. And IG tu dah wujud 3 tahun dah. Start daripada tahun 2020. Nice. And then dalam IG tu, dalam my shop lah, Nisa jual 7 brand. Ada local brand dan international brand. So salah satunya kita tunjuk okay. So salah satunya yang ni lah. Yang ni brand international brand daripada Indonesia tapi dibuat dekat Canada. So formulated dekat Canada. Macam mana Nisa macam boleh tiba-tiba macam reach out brand tu untuk jadi, Nisa apa agent diorang Ada agent, ada master agent. Nisa, macam mana Nisa macam terfikir nak jual skincare? Macam kan ada macam banyak produk lain kan, macam ada orang lain kan macam ada yang jadi macam brand, macam personal shopper tu semua. Tapi Nisa pilih skincare, kenapa? Sebab waktu masa tahun 2019, masa tu muka breakout tau. So member suggest untuk try pakai Kemen and then memang menjadi pada breakout sampai flawless. So masa tu Kemen tahu kan? Tahu. I suka gila founder dia. Kan? Bella tu kan? Comel gila. Like girl boss. Nanti Nisa boleh tak share gambar sebelum dan selepas? Nanti kita boleh tunjuk dalam video ni. Boleh, nanti kita tunjuk dalam video. Okay, so lepas dapat feedback macam tu, so macam terfikirlah, why not aku jual skincare sebab aku dah ada feedback sendiri. So dari situ terfikir aku try jual skincare lah. Sebab masa tu tak fikir pun susah ke tak, sebab bisnes ni memang minat dari kecil lah. So at the same time dia boleh jadi boleh generate income juga orang waktu study ni. Macam tu lah. Ya tu. Nice. Mun ada buat bisnes juga kan sebelum ni. Boleh tak share? Ataupun apa-apa je lah. Ya, Mun sebab Mun basically before this Mun buat small business about baking. Okay. So since Mun kena pindah sini, Mun tak boleh lah nak bawa oven like besar gila kan. So Mun terpaksa berhenti sekejap baking tu sebab Mun nak fokus on study satu, and then Mun rasa macam Mun perlu berehat sekejap daripada business tu. Sebab business tu Mun seorang handle everything, daripada ambil deal dengan customer, baking, lepas tu delivery semua Mun. So Mun kena berhenti sekejap, like
focus on studies. Itulah. Tapi kita pernah nampak Moon promote dekat story WhatsApp and macam ramai juga sambutan kan. Macam rugilah kalau tak boleh. Ya tu, ada terfikir sebelum ni sebenarnya macam nak sambung like keluar daripada kawasan Moon before ni. Sebab Moon kan before ni Moon just promote area dalam Kedah tu kan. So ada terfikir macam nak kumpulkan like duit revenue tu. Lepas tu maybe buka small, dia kecil je, like small cafe kecil je yang untuk orang datang pick up and then beli terus cake daripada situ. Macam korang tahu tak ada this one croffle nama mentega terbang kan dekat TikTok tu kan, mentega terbang tu kan. Yang tu like one of my inspiration lah. Nak buka kecil je macam tu, just enough. You can do it. Amin, insyaAllah one day. Macam enough lah pasal kita orang. Macam Arisa before this ada juga general income kan before datang sini. Kau tak silap Arisa bukan jadi personal shopper? Jadi personal shopper. So kerja part time je. Macam part time tu boleh buat 4 jam sehari. So kalau kelas pagi kan, so Arisa boleh kerja petang. Petang tu kerja 8 jam, macam dapatlah RM30 macam tu. Tu RM20 macam tu. So dapatlah duit sikit. Very flexible kan? Boleh pilih masa. Sebab kerja part time je. Dekat Lotus je. Oh, cakap pasal fleksibel kan. Macam Nisa contohnya. Macam mana Nisa macam bahagi masa actually. Macam Nisa pun mestilah seorang je kan handle. Then Nisa macam nak packing tu semua. Macam mana Nisa bagi masa sebenarnya? Cakap pasal bahagi masa ni kan, actually Nisa tak pernah buat jadual untuk bahagi masa antara bisnes dengan belajar. Sebab bisnes ni adalah cita-cita daripada kecil lagi. So benda tu kuat tau dalam diri. So macam bila stress buat assignment, rasa macam bosan, rasa macam tak ada apa-apa nak buat, so memang kita buat bisnes. So macam orang akan tengok hidup kita busy, tapi sebenarnya macam nak cakap memang kalau tak ada nak buat apa-apa, cari bisnes je. Macam tu je. So sebab semangat yang push diri. So dari situlah rasa macam buat bisnes sambil belajar ni tak jadi masalah. Tak ada halangan pun nak belajar. Sebab minat. Macam tu lah. Faham. Yelah, kalau kita dah minat tu, kita memang akan bersungguh-sungguh nak buat benda tu kan. Betul tak? Kita macam cari juga masa untuk buat tau. Macam tak ada alasan. Ya, betul. Macam Moon masih minat baking kan. Sebab tu lah buat bisnes. Dia mula dari minat je. Dan dia tiba-tiba lah jadi bisnes. Betul lah. Kita kan, kalau minat benda tu, kita kena try dulu buat. Lepas tu sometimes benda yang kita minat tu actually dia boleh buat bisnes. Tapi yelah, kadang orang tak fikir sebab orang macam dia tahu kalau nak cari duit kerja, tapi dia tak fikir pun bahawa minat masing-masing tu boleh buat bisnes sebenarnya. Betul. Tapi orang tak fikir benda tu. Sebab okay, macam Moon ada baca kat Twitter kan, dia macam someone yang macam manage finances lah. Dia cakap macam kerja 9 to 5 tu make us our macam main income. Tapi kita kena ada like 3 types of income if I'm not mistaken lah. Main income, side income, lagi satu macam passive income. Maksudnya macam contohnya you ada vending machine kan. So you letak vending machine tu somewhere and then like the money will do the work from you. I think that's the like term for passive income. Kalau side income macam business lah. Macam contoh macam Moon nanti in future lah, maybe ada like satu main income kerja 9 to 5 and then continue cafe as side income. Nice. Dah jadi bukan student jadi macam future plan kan. But why not kita kena plan juga kan. Betul. Kita kena plan dari sekarang. Okay, ada seorang kawan Nisa, dia macam pandai buat macam website, dia pandai main dengan social media macam tu. So dia ada buat business website tau. Dia ada buat business macam boost sale, business owner, entrepreneurship. So kalau macam kita nak boost sale dekat mana-mana platform, boleh upah dia tau, dia pandai. So lepas tu macam sebab dia minat nak nak terokai apa yang dalam website semua tu, macam mana nak buat tu kan. So dari situ dia boleh buat sale. Dia boleh kalau korang nak minta dia boost sale dekat ads berlipat kali ganda, korang boleh PM dia. And then dia buat business tu tau. Macam sangat menguntungkan
Sebab Nice. sebab yelah, entrepreneurship pun macam tak semua pandai boost macam mana, sebab nak cari keyword lagi. Dia pandai cari Nak keyword, market the dia pandai macam mana nak designkan gambar ataupun video yang dapat yang dapat tarik audience. So sebab benda kita nak buat ads, kita kena tahu keyword, kita kena tahu gambar kita atraktif ke tak, macam tu. So korang boleh upah dia. Kita boleh letak je kot contact dia in our description ke, kan? Ataupun attach somewhere untuk like our viewer untuk tengok kan. Best. Kerja dia dia buat servis je lah kan. Dia tak ada barang. Wah. Tak ada, dia buat service je. Doesn't mean kita kena ada like something physical kan untuk generate income. Itu bagus juga, nice point. Ya tu. Cakap pasal tak ada barang ni kan. Actually Arisa ada buat servis unlock Course Hero tau. Okay, dia dengar macam kelakar sikit. Kan, dia actually servis je. Arisa tak ada stok, tak ada apa pun. Just buat servis unlock ni kan. Macam satu kali unlock tu dapat 50 sen. Kalau satu hari tu Arisa boleh unlock 50 file, Arisa boleh dapat RM25. Arisa just main handphone je. Tak payah nak COD tak payah. Maknanya nak cari side income ni tak perlu ada barang, tak perlu nak cari barang yang famous untuk dijual. Dia macam-macam benda kita boleh jual actually. Kita tak perlu nak sacrifice tenaga yang banyak juga. As long as ada skill, dia memang macam banyak gila cara. dia macam general lah kalau nak buat bisnes ni. Kalau ada skill pun boleh buat bisnes, tapi pemikiran orang je macam mana cara nak buat tu. Macam Arisa boleh buat bisnes dengan benda tu, dengan buka apa tadi? Sumpah tak penat. Baring pun boleh. Ya, dengan buka apa tadi? Course Hero. Course Hero. So benda tu tak keluarkan modal langsung. Betul. Memang tak ada modal. Ada untung je masuk. Nice gila. Sebabkan dia untung saja, so Arisa boleh buat ads tau. Buat iklan. Boleh tengok dekat Shopee. Ya tu ada nampak Arisa macam cakap pasal iklan tu kan. Arisa belajar from somewhere ke ataupun macam Arisa cari sendiri? Pengalaman. Pernah buat. Tapi macam asyik, macam rugi-rugi kan. So lama-lama tu belajar. Apa salah tu kita betulkan. So sekarang ni bila buat ads tu memang jadi je lah. Alhamdulillah lah. Okay. Kalau korang nak belajar dengan Arisa pun boleh sebenarnya. Nice. Kita promote Zazu dengan bag bag pula. Dengan buat kek. Kan like kita sekarang ni cerita all the positive side kan. Korang ada pernah macam rasa down ke? Kan sometime kan. Korang pernah rasa macam tu tak? Kalau korang pernah rasa, macam ni korang macam cheer yourself up balik ataupun macam get back balik? Kalau Arisa kan, Arisa stop sekejap. Fikir apa yang perlu untuk ditambah baik lah. Macam apa yang salah tu kita betulkan lah. Kita stop lah kejap dalam seminggu ke, macam tu. Kalau Nisa? Pernah lah rasa down. Lagi-lagi kalau tengok parcel abang banyak ke, patutnya kita rasa semangat kan. Tapi kita akan rasa macam, alah, aku ni lambat sangat ke buat ni? Asal orang lain laju je, asal aku lambat sangat? So waktu tu rasa down. Tapi tak down lama tau. Sebab Nisa tak nak down lama. Takut bila kita down lama, orang lain akan ke depan, while kita still lagi down. So Nisa akan sambil down, sambil belajar, sambil stok dia, apa dia buat. Lepas tu 2-3 hari je Nisa down. Nisa tak nak down lama-lama. And then bila kita dah belajar pada dia, kita buat dekat bisnes kita. Tu cara belajar. So give up tak salah, nak down tak salah, tapi tak boleh lama. Sebab manusia sering cari benda baru untuk maju ke hadapan. So kita tak boleh lama-lama. Betul. Ya, betul lah. Nice lah. Boleh take inspiration pada korang. Yeah. Sebab moment sometimes macam down juga bila tengok macam asal macam orang ramai gila jual kek sama macam aku. Sebab buncis cake is something that is very easy to make tau. So bila Moon down, Moon fikir macam okay, maybe diorang jual juga, but maybe Moon punya lain.
Maybe diorang punya macam cara diorang. So kita ada cara kita masing-masing. Ya, betul. Itu yang buat me going. Kena tunjuk keistimewaan kita. Betul. So nak cari side income banyak, competitors pun banyak, tapi kita kena improvekan diri kita. Apa skill yang kita ada? Jangan samakan dengan orang lain. Jangan tiru orang lain. Kalau boleh fikir diri sendiri untuk diri kita. Contoh kalau kita buat bisnes, fikir something special untuk bisnes kita yang orang lain tak pernah buat. So dari situ kita nak tingkatkan sale. Kalau kerja pula, maybe boleh tingkatkan skill ke, ataupun cara kita buat lain daripada orang lain. Cari pengalaman. Betul. Sebab Bila kita bisnes, kita macam better than anyone else. Macam contoh, macam student yang pilih untuk bekerja part time. Maksudnya diorang dah, bagi Moon, diorang dah increase soft skill. Soft skill banyak. Memang you kena, macam contoh kalau you kerja in the service line, you dah macam train yourself how to communicate dengan orang. Orang kat dunia ni kan macam-macam perangai kan. Ada yang macam hari yang dia maki you lah, ada hari yang dia okay dengan you. So you belajar macam mana how to handle people better, how to communicate better. Yalah, time Arissa kerja personal shopper tu pun macam-macam jenis orang Arissa jumpa. Macam tu lah, faham-faham je lah. Ya, betul. Sometimes rasa macam geram, tapi kita kena sabar je. Itulah, nak marah kena sabar. Marah tapi kena sabar. Pada apa yang Moon elaborate, teringat pula, kalau kita nak cari side income kan, tak semesti kita dapat duit tau. Contohnya kita akan dapat pengalaman, kita akan dapat skill. Sebab kita keluar daripada, contoh kita student, kita tak duduk dengan student. Bila kita bekerja, kita akan jumpa orang yang lebih hebat, kita jumpa orang lebih berpengalaman. And then kalau kita buat bisnes, kita akan jumpa orang yang lebih maju pada kita. So dari situ kita belajar untuk hidup maju. So I think kalau kita buat side income, it's not about kita dapat earn money, but kita akan dapat pengetahuan yang general. Sebab kita pada zaman sekarang, kita nak hidup, kita tak perlu dengan bijak saja tau. Kita kena ada pengalaman, kena ada skill, kena pandai berfikir, kena sentiasa berfikir di luar kotak. So dari situ kita tak jadi macam katak di bawah tempurung lah. Sebab kita tahu kan semua benda. Malam ni kita rasa macam dengan motivasi daripada Nisa ya. Betul. Rasa macam wow, semangat. banyak betul apa? Input. Banyak betul input. Macam contoh Arissa kan macam jadi personal shopper kan. Mana Arissa dapat tahu pasal vacancy kerja tu. Macam kan sekarang ni kan ada banyak website ataupun app kan untuk kerja kosong ataupun freelance kan. Boleh share? Okay, kalau nak cari kerja part time tu kan, actually korang boleh Google je. Google Indeed, INDEED. Okay, kat situ korang kalau kerja part time yang berlambat gila. Macam-macam jenis kerja ada. Korang nak kerja warehouse boleh, nak kerja macam personal shopper ada. Lepas tu graphic designer pun ada. Macam kerja nak tolong assignment pun ada tau kat situ. Macam tu. Oh, nice. Baru tahu. Ya tu. Orang boleh search. Macam nak design tu kan. Macam Moon boleh kerja buat poster. Ada tau orang cari dalam tu. Boleh try. Okay, so Moon pula macam mana? Apa yang Moon dapat selain pada dapat duit kan masa buat bisnes tu? Apa lagi yang Moon dapat masa jual kek? Moon rasa sebab Moon more in terms of macam mana Moon interact dengan orang. Sebab sebelum ni Moon seorang yang macam quite introvert lah. Moon tak suka macam bukan tak suka bergaul dengan orang. Rasa macam ada social anxiety. Rasa macam kalau nak kena approach orang, rasa macam what if orang ni tak suka aku. Macam tu tau. Dia overthink. So bila Moon start buat business ni, and then everything Moon kena handle seorang. Lepas tu even chat pun semua Moon kena handle kan. So bila kita chat, kita rasa macam orang tu macam distant. Orang ni tak suka I ke kan. Kenapa dia cara jawab macam ni? Tapi bila Moon hantar kek tu personally kat orang tu, rupanya orang tu baik sangat. Ada that one time, dia ada majlis kot. Dia siap tapaukan Moon satu bag tom yum besar gila. Memang besar untuk satu family Moon makan bawa balik. Rasa macam Moon jual kek kat dia, tapi dia bagi Moon tom yum balik.
Rasa macam I find good in people. People. Selama ni rasa macam Baik lah. selama ni rasa macam orang tak suka ke orang rasa macam negatif je. Tapi after like doing my own income, like generate my own income, lepas tu business semua, rasa macam oh rupanya ada je manusia yang okay. Sebab sebelum Mun do business cake ni, Mun macam banyak juga kerja-kerja part time before ni, and Mun banyak juga macam bad experience dengan orang. Tapi bila dah business rasa macam oh okay je nak deal dengan orang. Rasa macam improve Mun punya social anxiety tu sikit. Baguslah kalau macam tu. Maknanya boleh improve diri sendiri. So conclusion yang kita dapat hari ni, sambil kita buat part time job, kita tak semestinya dapat duit je, tapi kita boleh dapat skill, pengalaman yang boleh kita guna selepas habis belajar. Betul tak? Betul. So okay lah, korang pun mesti macam ngantuk kan. Sekarang dah pukul berapa, and then like dah puasa semua. Lepas tu nak bangun sahur lagi. So you guys dah plan ke nak makan apa esok? Belum lagi. So tengoklah, ada kurma dengan air pun jadi kot. Alah. Okay. So thank you for today. Kita dapat banyak dengar cerita ya malam ni. Banyak sangat dapat input. Hopefully kita orang hope that our viewer pun dapat sedikit input daripada kita orang punya experience dan apa yang kita orang tahu pasal being a student and being a student yang buat business, being a student yang generate income, yang kerja part time tu semua. So hopefully kita orang ada menolong lah sedikit sebanyak korang pasal this issue. Okay, thank you lo guys. Bye. Good night. Jumpa lagi.